Selamat pagi kepada yang berusaha Puan Penuntut PPK 1 Cibawang. Saya pentadbir, rakan-rakan perjuangan saya, ibu bapa yang saya hormati, serta pelajar-pelajar yang saya kasihi sekalian. Syukur kepada Tuhan, saya dikurniakan 2 orang anak yang saya rasa saya amat berbangga lah dengan mereka. Saya ingin kongsi pengalaman saya lah. Saya tak boleh kata saya ni ibu bapa yang perfect, tetapi ada cara tersendiri macam mana kita boleh membawa kejayaan kepada anak-anak kita. Yang pertama tu, kita perlu membentuk anak-anak kita untuk menjadikan seseorang itu sebagai role model. Contoh anak kedua saya, dia jadikan kakak dia sebagai role model. Kita kena sentiasa memberitahu anak kita, kakak itu boleh, awak pun boleh, awak tak ada kekurangan, you can also do it. Kalau kakak you dapat 9A, awak pun boleh. Jadi kita perlu ada seorang role model. Role model ini boleh jadi abang atau kakak, ataupun jiran kita, ataupun pelajar sekolah kita. Wujudkan role model ini dalam minda dia. Kedua, sentiasa beritahu dia semasa dalam kelas, beri perhatian 100%. Whatever the teacher is teaching is very important. Jangan bagi minda dia keluar. Concentrate on what your teacher is teaching. Saya diberitahu oleh seorang guru chemistry, setiap kali dia nak masuk ke kelas, malam itu dia perlu buat kerja rumah. Sebab anak saya ini akan sentiasa tanya soalan. Maksudnya saya latih dia, you have to be one step ahead of your teacher. Maksudnya kalau cikgu tu nak ajar topik ketiga, you dah belajar topik itu di rumah. You have to understand the topic first. You have to do the question. Oleh kerana itu, apabila cikgu tu mula topik yang baru, you dah dapat first hand knowledge dalam minda you. You boleh faham apa yang cikgu tu mengajar, and you boleh tanya soalan. This is very important. Always one step ahead of the teacher. Kalau cikgu tu nak buat topik kelima, you dah habis topik kelima. Always. Kemudian saya banyak belanjakan duit untuk buku kerja. Katakan matematik, saya belikan dia buku Preston, Longman, semua yang ada di pasaran. Jadi selepas di sekolah, kalau cikgu matematik dia beri dia 10 soalan sebagai kerja rumah, selepas dia buat 10 soalan tu, dia akan cuba jawab 10 lagi soalan daripada beberapa buah buku kerja yang saya telah belikan. Bayangkan, kalau dia dapat jawab 10 dalam Preston, Longman, cerdik, gemilang, jadi kemahiran dia akan bertambah. Saya ada satu ketika masa anak saya belajar di UPSR, kesemua buku kerja yang ada di pasaran tu semua dia dah buat. Sampai saya tak ada buku kerja nak beli lagi untuk dia. Itu satu ya. Banyak yang kita perlu korbankan. Bila satu topik itu kalau dia boleh jawab lebih kurang 300 soalan, maksudnya dalam peperiksaan nanti, any question that comes out, dia sudah ada idea macam mana nak jawab. Dan satu lagi yang paling penting adalah apabila kita belikan dia buku kerja, dalam setiap buku kerja dia ada kertas-kertas soalan. Kertas-kertas soalan ini perlulah dijawab dengan cara yang betul. Saya perhatikan anak saya, dia akan jawab soalan-soalan contoh tu seperti dia menjawab peperiksaan sebenar. Dia akan keluarkan test pad dan jawab daripada soalan 1 sampai soalan akhir. Dia akan rujuk semua buku-buku kerja dia dan dia akan tulis sampel jawapan
dalam test pack tu, seolah-olah dia sedang buat periksa. Dia akan tentukan masa dia 1,5 jam dan dia akan buat perkara tu. Kemudian dia akan staple dan masuk dalam file dia. Latihan itu amat penting. Kebanyakan pelajar kita apabila dapat kertas soalan, dia hanya berfikir dalam minda dia saja. Dia tak ada latihan menulis. Latihan menulis amat penting. Kalau soalan tu mengatakan anda perlu jawab di antara lingkungan 200 hingga 250 perkataan, perlu latih menulis 250 perkataan tu. Kalau kita hanya fikir macam mana nak jawab, pada hari peperiksaan nanti kita tak ada kebolehan. Walaupun minda kata boleh, tangan tak boleh tulis. Itu penting. Okay. Kemudian kalau boleh, self discipline tu mesti ada. Waktu anak saya ambil UPSR, hampir setiap hari dia akan tulis satu karangan on his own. Jadi kita tak boleh paksa anak-anak kita. Usaha itu perlu datang dari diri sendiri. Okay. Yang kedua, kita tahu tahun peperiksaan adalah tahun di mana dia mengalami stres yang terlalu banyak. Jadi kita perlu mengawal stres dia. Kita perlu beri dorongan, sokongan. Walaupun kadang-kadang saya dan isteri saya bertengkar, bergaduh, tapi biarlah perkara itu di dalam bilik. Jangan tunjukkan itu kepada anak kita, sebab dia sentiasa sedang dalam stres. Sampai hari peperiksaan terakhir itu dia dalam stres. Jadi kitalah yang kena kurangkan stres dia. Kemudian kita perlu jaga makanan dia. Sampai hari ini isteri saya masih menyediakan susu untuk dia pagi dan malam, because milk is very important for your child's brain. Walaupun anak kita tak suka minum, tetapi kita perlu sediakan. Kemudian masa dia sedang belajar tu, dari semasa ke semasa kita sediakan macam snack ke, buatkan jus ke, from time to time. Jadi dia rasa ada ibu bapa yang sayangkan dia. Right? Kemudian kita pastikan dia tidur masa yang cukup. Kita boleh nampak dia sedang letih. Kata okey, jangan buat kerja rumah ni, tunggu, you pergi tidur dulu. Saya akan kejutkan you dalam masa 1 jam. Encourage him. Kemudian yang paling penting, ganjaran. Ganjaran dalam bentuk hadiah. Ganjaran dalam bentuk bawa dia keluar pergi makan, KFC ke, McD ke. Setiap kali dia ada pencapaian sedikit, walaupun 1 markah. Bulan lepas dia dapat 80, bulan ni dia dapat 81. Bawa dia pergi makan, bawa dia bagi hadiah. Dalam pengalaman saya, kedai RM2 itu banyak memberi pengalaman. Setiap kali anak saya dapat 3A, saya bawa dia kedai itu. Awak pilihlah 3 jenis barang yang suka, dari standard 1 sampai form 5. Okay, every time you give them something, ganjaran tu dia akan cuba dapatkan lebih baik. Okay, and then the most important thing is ibu bapa perlu banyak berdoa untuk anak. Especially bila kita berdoa, biarlah solat itu secara keluarga, not individu. Ibu bapa dan anak perlu sama-sama bayar, sama-sama berdoa. It's very important. Begitu juga masa makan. Anak bila rasa lapar, dia sendiri pergi dapur makan. That is not good. Ibu bapa perlu makan bersama-sama anak, sebab kita boleh bincang banyak topik. Di dalam rumah saya, waktu makan itulah kami mengharap-harapkan. We used to do open topic. Apa pandangan you? Apa nilai moral you dapat dari cerita tadi? Apa yang you belajar di sekolah? A lot of feedback. The child must not keep everything in his heart. Dia perlu pour it out, luahkan semua. Dan last kali, doa ibu is very important. Doa ibulah yang akan membawa kejayaan kepada anak. Apabila anak itu pagi itu nak pergi untuk peperiksaan, anak itu perlu minta izin restu daripada ibu bapa dulu. Dan semasa anak itu sedang menghadapi peperiksaan, katakan pukul 8, ibu kalau boleh berdoalah di rumah supaya memberi ketenangan kepada anak itu untuk menjawab soalan.
Jadi saya harap pelajar-pelajar sekolah ini jangan kedekut untuk berkongsi ilmu. Apabila anda mengajar kawan-kawan you, anda sekali lagi sedang belajar. Okey, dan jangan malu bertanya. Okey. Jadi jadikanlah Vignesh sebagai role model. Okey, dan saya pasti anda akan berjaya. Ingat tu. Okey, sentiasa hormati ibu bapa. Kalau ibu bapa memberi restu kepada kamu, kamu akan berjaya dalam hidup. Sekian, terima kasih.